Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Imam An-Nawawi wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimin wal muslimat. Syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insyaAllah pada tengah hari ini kita sambung kembali pengajian kitab kita berkenaan dengan solat musafir pada muka surat 13 dah. Masuk pada fasal yang baru. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun fi dalili qasris salah. Ay hadza faslun fi bayani dalili qasris salah. Itu kalau kita cara nak mengaji lah. Kalau nak dengar tak payah kita takdir pun tak apa. Gemuk sikit. Cerita sikit. Kalau cara nak mengaji kita kena rabit gitulah, kena ada takdir. Faslun fi dalili qasri salah ay hadza faslun. Cuba tengok dia kata bermula ini suatu fasal. Ini kok mana ini yo? Moga dalam kok Arab tu kata faslun ke? Ini kok mana? Atu kena takdir. Hadza bahasa Arab ni. Hadza faslun, bermula ini suatu fasal pada menyatakan. Itu kena takdir pula. Fi bayani. Fi bayani, pada menyatakan dalil qasris salah, pada menyatakan dalil qasris salah, pada menyatakan dalil bagi qasar ke sembahyang. Qasar mana qasar? Hok banyak kita buat ringkas. Pendek. Pak kita buat 2. Ada orang tanya 3 nak buat lagu mana? Sudah. Dia tanya 3 rakaat nak buat gua nak qasar semaya. Tak boleh nak qasar, mana boleh buat setengah gitu. Nanti dia akan nyata kepada kita syarat nak qasar semaya ni, salah satu syaratnya sembahyang tu mestilah yang jenis 4 rakaat. Kalau semaya tu 3 rakaat, 2 rakaat, tak boleh nak qasar. Baik, dia datang kepada kita ni berkenaan dengan qasar dulu. Sebab qasar ni dia panggil solat musafir. Nyanyi ke dia. Nak gereja sama. Ke ahli ke tak dia tu? Tanya ke dia. Ya, orang panggil ahli khibrah. Ahli khibrah dia kena ke ahli. Dia tak ada ahli, dia tak boleh juga. Bukan semua orang mampu nak pisah gotu tu. Tak nampak pak tak gitu ya. Nak ulah.
boleh belakang. Cuma tak semua orang mampu, dia kena DJ dia. Tak DJ boleh buat, tak dia buat. Besar tu pahala dia tu. Yang ni kau tak lagi tu. Masa dua dah. Dua tak lagi. Oh, tak lagi hebatnya. Dan ni tak hebat lagi ni. Gepo lagi. Tak apalah. Ini suatu fasal pada menyatakan dalil bagi kosa kesemaya. Baik, saya sebut tadi kosa semaya ni orang panggil comel sikit. Berkenaan dengan solat musafir. Berbeza dengan solat jamak deh. Jamak tak semesti musafir boleh jamak. Tak musafir pun boleh jamak solat. Nanti kita akan bicara lepas ni. Tetapi kalau kosa semaya tak boleh orang lain kecuali orang musafir. Orang sakit, kau nak mati, kau orang beranak, kau nak tengah beranak, tak boleh nak kosa semaya kecuali orang yang musafir saja. Dia panggil solat musafir. Bila kata solat musafir kat, maksudnya kosa. Ni telah sabit oleh qasar kesembahyang. Sabit ni telah tetaplah oleh qasar kesembahyang dengan kitab, yakni kitab Al-Quran lah, dan hadis dan ijma'. Ijma' siapa? Ijma' ulama. Ijma' ni maksudnya sepakat. Sepakat ulama kata boleh qasar kesembahyang. Adapun kitab, yakni dalam Quran yang mana dalil kata boleh qasar kesembahyang. Adapun kitab, maka firman Allah Ta'ala, wa idza, ni kita kena perhati molek ayat ni. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah. Falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Tu dia ada qaid kalau orang ngaji bahasa Arab tu. In khiftun an yaftinakumul ladzina kafaru. Nanti kita tengok. Artinya dan apabila safar kamu. Safar ni maksudnya berjalan lah. Musafir tu orang. Orang tu panggil musafir. Safar tu maksudnya berjalan. Safari. Dan apabila safar kamu di dalam bumi, maka bila kata bumi enggak masuk sekali lah, naik atas angkasa tu di dalam bumi, maka tidak ada di atas kamu dosa. Tak ada dosa. Bahawa qasar ke kamu daripada sembahyang. Boleh mengqasar ke sembahyang. Kita tengok. Jika takut kamu, Tuhan kata boleh mengqasar sembahyang kalau kamu takut bahawa memfitnah ke kamu oleh orang-orang kufur. Mereka itu orang. Kalau kita bimbing kau orang kafir, faham mana mafhum dia nya? Kalau kita tak bimbing kau orang kafir, boleh ke tak qasar sembahyang? Zohir ayat ni lah. Tuhan kata boleh kamu, tidak ada satu kesilapan bagi kamu untuk kamu qasarkan solat jika kamu takut fitnah daripada orang kafir. Moga Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu kan musafir ke Madinah dan sebagainya sebab lari daripada fitnah orang kafir ni, nak bunuh dan sebagainya, memerangi Islam. Enggak. Sekarang ni zahir dia ayat boleh ke tak kalau kita nak qasar ke sembahyang sedangkan tak ada fitnah daripada orang kafir, boleh ke tak? Zahir ayat dulu. Zahirnya tak boleh lah soalannya. Sebab Tuhan kata jika beginilah, siapa-siapa rasa lapar boleh untuk keluar. Maksudnya kalau tak laparnya dia keluar lah. Umpama kita kata jika lapar boleh keluar, jika sakit perut dipersilakan ke tanah. Jika. Jadi sekarang ni Tuhan kata jika takut kamu pada fitnah kafir. Kalau kamu tak takut pada fitnah kafir, boleh qasar ke tak? Zahirnya tak boleh lah. Nanti kita tengok huraian ulama. Bukan nak kata tak boleh, cuma faham di zahir dulu. In khiftun, kata itu. In khiftun an yaftinakumul ladzina kafaru. Ni kita nak halusi pada masalah fiqh ni. Berkata Syekh Jalaluddin As-Sayuti, Imam Sayuti. Comel tak anak ni nama Jalaluddin As-Suyuti. Dak di pondok Betaile tu rasanya mundi ya nama
Ada Ustaz Jaludin Asyuti dah rasanya. Jaludin Asyuti mudi rasanya. Siapa duk bertilik? Tak ada bertilik sini. Kau duduk kau lupa belakang. Kau saya dekat-dekat tu. Kau tak tahu ada pondok kau saya tu. Berkata Syekh Jaludin Asyuti di dalam tafsirnya, bermula ini syarat. Mana syarat mana? Iaitu Allah Ta'ala kata, jika takut kamu ila akhiri. Bahasa Arab tu. Ila akhirihi. Ila akhirihi maksudnya hingga akhir lah. Hingga akhir Allah Ta'ala kata apa tadi? Jika takut kamu bahawa memfitnah akal kamu oleh orang-orang kufur mereka itu. Itu maksud ila akhiri. Hingga habis lah. Jadi kata Syekh Jaludin Asyuti, bermula ini syarat. Tuhan kata jika kamu takut dengan fitnah orang kafir itu, ialah untuk menyatakan perkara yang berlaku ia perkara. Ketika demikian itu masa jua makna saja. Maksud kata Allah Ta'ala kata, mu boleh untuk musafir jika kamu bimbang dengan fitnah orang kafir nak bunuh kamu. Jadi Allah Ta'ala kata jika tu orang panggil insyartiyah bahasa Arab. Dia mau besok ngaji Arab dah. Besok lah. Dia panggil insyartiyah. Syaratnya kalau kamu takut pada orang kafir. Jadi Allah Ta'ala kata syarat saat ni kalau takut pada orang kafir tu hanya semata-mata Tuhan nak menyatakan keadaan waktu dulu umat Islam ni dia lari daripada orang kafir. Dia melakukan musafir hijrah kerana bimbang pada fitnah orang kafir. Maksudnya hanya semata-mata nak ayat keadaan waktu tu, bukan nak wisyarat nak mai kosa ni kena takut pada orang kafir. Kalau tak takut pada orang kafir tak dismaya dak. Bukan nak kata syarat sos maya kosa kena takut pada orang kafir, bukan. Lepas tu Allah Ta'ala kata in khiftun ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau orang tanyalah. Orang tu tak tanya dah. Ayat ni pun orang tahu bodoh tak tahu ni. Kalau kata orang tanya kita, nak tanya awak lah. Awak qasas maya ni mari mana dalil Al-Quran hadis? Kalau kafir mai tanya. Kita tu kalau reti sikit kita baca ayat ni. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Baik, kalau kafir kita tanya pula. Tidak kata Tuhan dia mau kata in khifnu ayyaftinakmul ladina kafaru. Patutlah ni dia mau tak takut kau kafir boleh ke tak kata semaya? Kalau dia mau tanya gitu. Kita jawab kata boleh. Bapa boleh? Kita kata. Berkata Syekh Jaludin Asyuti, aduh, ile gitu. Dak ni tahu aku makai reti. Pak habisnya makai kat belok. Halo. Inonyo hidup. Dak tak rasa hina kan kalau hidup gitu. Pakai kena banyak gitu kan. Berak. Tegak tidur. Tu makan banyak pula. Berak tidur. Tu nak mati. Hina kadang-kadang kita hidup gitu. Ustaz, sedap apa hidup gitu. Tak apa hidup gitu. Kalau hidup gitu dia panggil tu, cuba awak pergi padai, kita tengok. Ada ke spesies hidup separuh? Awak hidup gitulah, bukan awak sini. Awak hidup gitu. Kata sedap apa hidup gitu Ustaz? Kita tengok tengah badan ada ke spesies hidup gitu. Makan kenyang-kenyang berak atau tidur. Atau buat anu. Asal lagi. Ada ke sini gitu? Ada. Dia panggil ke apa? Nata lembu. Kita tak sehidup gitu. Kita nak hidup biar ada kemuliaan. Ni kita nak hidup kemuliaan ni. Nak ipeh kayak Quran ni. Tidak kemulia hidup dunia pun kita boleh hidup lebih pada orang lain. Patut kita boleh mendalami ilmu agama pula. Mulia ke tak? Mulia. Ni alamat Tuhan nak beri mulia kat kita ni. Tak. Bukan Tuhan beri kemewahan pada hidup kita. Tu tak alamat ke orang panggil tak bagi alamat gapo. Tak beri alamat kemuliaan lagi. Alamat kemuliaan sebenarnya harta benda ada di kita tu dalam keadaan kita ni agama yang mantap. Ni anak gitu. Apa lah? Maka tiada ada mafhum baginya. Bukannya mafhum. Mafhum ni maksudnya tidak ada kefahaman bagi ayat tadi. Bukan nak nyata syarat. Boleh tak? Dan berkata Syekh Sulaiman bin Umar. Kalau awak rajin sikit awak gahari nama ulama tu. Syekh Jaludin Asyuti so. Lepas tu Syekh Sulaiman bin Umar tu so. Ni supaya kita ngaji tafsir ni hari ni.
Iling ngaji tafsir ayat Quran. Sepotong ayat ini baru ngaji ini. Tak. Dan berkata Syekh Sulaiman bin Umar yang terkenal dengan Al-Jamal. Orang suruhnya dia ada dengan gelar Jamal. Al-Jamal. Syekh Imam Al-Jamal. Kena kepada Sulaiman bin Umar. Imam Syafi'i lah, masyhur dengan Syafi'i. Nama dia bukan Syafi'i. Nama dia apa dah? Lupa saya. Nama dia apa dah? Lupa juga kau. Muhammad bin Idris. Tulis molek depan tu, tulis depan. Depan kita tu. Mazhab kita Imam Syafi'i ini nama siapa imam kita? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Bukhara tu nisbah di tempat. Syafi'i tu nisbah di nama tok dia. Tok nenek dia tu. Bapa Syafi'i dia panggil. Baik. Syekh Sulaiman bin Umar yang terkenal dengan Al-Jamal pada menerangkan tafsir Jalalain. Biasa mengaji tak tafsir Jalalain? Pondok dia mengaji ni. Orang panggil tafsir Jalalain. Jalalain tu apa maksud Jalalain? Dua orang jalan. Siapa dia jalan ni? Jalaluddin As-Sayuti dengan Jalaluddin Mahalli. Tulis-tulis gitu. Ngaji tafsir hari ni weh. Jalalain, tafsir Jalalain tu gapo? Sebab dua orang. Mula-mula tok guru dia karai, kemudian tak ada habis anak murid dia sambung. Siapa dia dua orang tu? Jalaluddin As-Sayuti dengan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Dua orang jalan belakang tu. Comel tak nama anak kita. Jalaluddin Mahalli kau Jalaluddin Suyuti kau nama ulama besar tu. Bermula perkataan Suyuti, dia nak urap pula kata Imam Suyuti tadi tu. Bermula perkataan Suyuti untuk menyatakan ila akhirih itu. Imam Suyuti kata apa tadi? Imam Suyuti kata Allah Ta'ala firman in khiftun tu hanya sekadar nak menyatakan keadaan zaman sahabat dulu, mereka bermusafir kerana takut pada orang kafir. Baik. Jadi katanya Al-Jamal, dia kata bermula perkataan Suyuti, Imam Suyuti kata untuk menyatakan hingga akhir itu, artinya apa? Bahawa ghalib ni kebiasaan. Bahawa ghalib pada segala safar ni perjalanan lah. Perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Sunat sunat kita orang panggil berlafaz dengan tarodi. Tulis situ. Berlafaz dengan tarodi. Tarodi ni apa dia? Ucapan radhiyallahu an. Bila kita sebut nama sahabat, sunat kita kata radhiyallahu an. Bila kata segala sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in. Sunat tu bila orang duk khutbah Jumaat pun sunat lagi kita selawat dan kita berlafaz dengan taradi. Atau kalau ada sebut nama telah berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar, sunat kita kata radhiyallahu an. Telah bersabda Nabi Muhammad, sunat kita kata sallallahu alaihi wasallam. Tengah tu khatib baca khutbah tu. Tak masuk katanya masa baca khutbah tu nak dia kecek tak boleh. Bukan kata kecek ni main putih pasir ya. Katanya dalam hadis katanya dalam kitab tu main putih pasir ya. Kita main kapet lah, tak main putih pasir. Tak jaga ada pasir. Main kapet ni saja faqad lagu telah sia-sia Jumaat dia, tak dapat pahala Jumaat. Tak boleh nak main ni. Dia kena fokus saja ngata email. Supaya orang sekarang duk fokus tak? Anggu. Tu terlebih fokus tak boleh juga. Fokus supaya sekarang. Tu terlebih fokus tak boleh juga. Tu tak ada pahala juga tu. Orang komak baru sedar. Baru sampai kampung. Pergi jajah habis dah mereka ni. Tak save fokus gitu. Fokus biar orang tanya gapo tu email tu khatib dak ayat tu kita boleh ambil iktibar. Baru dapat pahala Jumaat. Besar pahala Jumaat ni. Baik. Bermula perkata Imam Suyuti tu artinya ghalib kebanyakan hak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Itu tidak sunyi daripada takut kepada seteru. Seteru tu musuh lah. Bahasa surat kita panggil lagi ke seteru. Panggil musuh dah. Tapi seteru-seteru ni dia ada amalan dalam kitab ni Al-Azkar.
azkar arba'in ni. Bila bertemu seteru, gapo dia ayat nak baca? Baca gapo? Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Tu bukan telo baca ayat Quran tu. Kalau iyyaka na'budu tu kami, kalau a'budu saya. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah baca ketika mana satu peperangan. Jadi kata sahabat, aku lihat ke musuh nak mari dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh. Nabi baca apa? Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Dia dah baca masa nak ropok orang. Boleh dah. Dah. Baca kau boleh nak tahan kita. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ni masa nak berlawan dengan musuh Islam. Kalau kita jadi musuh Islam je nak baca tak jadi. Dia pertolongan pada malaikat lah. Malaikat mari bantu. Ni baca ayat tu. Nanti akan datang. Tak baca tak ada lagi, tak jumpa lagi hadis dia dah. Dan segala sahabatnya takut daripada seteru kerana banyak musyrikin. Musyrikin ni apa musyrikin? Orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala lah. Kafir musyrik tu. Kafir Quraisy tu. Puak-puak musyrik. Walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang kafir musyrik tu becik sekalipun. Kerana banyak musyrikin dan ahli perang ketika itu masa. Sebab tu dia mau ni takut ni. Ghalibnya berlaku gitu. Dan perkataannya maka tidak ada maf'ul. Dan perkataannya siapa? Maaf dah kita baca cara kitab dah. Tapi baca walaupun baca cara kitab pun kita orang panggil biar nampak je lah. Dan perkataannya perkataan Imam Suyuti. Awak dah ambil molek. Hak saya ayat ni awak tulis ya. Dan insya-Allah pas ni awak baca kitab ni boleh faham. Dan perkataannya perkataan Imam Suyuti, maka tidak ada mafhum baginya. Hak datang ke Imam Suyuti kata in khiftun ay yaftinakumul ladina kafaru tu hanya semata nak menyata keadaan waktu tu dan tidak ada mafhum daripadanya. Maksudnya bukan satu syarat. Baik. Dan perkataannya Imam Suyuti tu ni masih lagi huraian daripada Syekh Sulaiman bin Umar dah ni. Maka tidak ada mafhum baginya. Apa maksud Imam Suyuti tu? Artinya kata Al-Jamal. Dia kata apa? Artinya maka tidak disyaratkan takut. Nak semaya qasar ni tak syarat takut. Bahkan harus bagi yang musafir qasar kesembahyangnya serta dalam keadaan aman. Walaupun tak ada takut kau siapa-siapa boleh kita qasar. Itu maksud kata tidak ada mafhum. Kerana barang yang sabit ia barang di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Bukhari nama apa dah saat ni? Saya kata Muhammad bin Ismail. Tulis situ dah. Takut tak teringat. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ni balik baca kau kapo ni boleh tanya kapo pula. Nama kapo dengan Bukhari? Dah. Buat nampak pandai sangat, tak pandai-pandai pun. Dan berkata dan di dalam hadis Muslim. Muslim nama dia apa? Muslim bin Hajjaj. Tulis Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi. Model lagi awak tengok manakib dia, manakib Imam Bukhari, Imam Muslim, ada awak tanda tepi tu sikit. Ada kalau awak nak baca kitab ni. Model yang begitu. Baru sedap sikit awak hurang. Ni boleh baca mana kagak ni? Ngajar kamu mana kagak. Baca dah start baca je. Tak start lagi. Start baca. Tapi awak kena baca 11 kali je dah. Apa? Dah saya main sini pun 2 kali sebulan. Kalau awak baca tiap minggu, nanti tak nak baca pula depan balik. Kalau tak cuti pula. Orang kata gua cuti dah ustaz, Covid dah lagi ni. Saya tak nak baca depan lah kata guru. Baca 11 kali boleh bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam safar ia siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Mekah dan Madinah tidak takut ia Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan akan Allah azza wa jalla. Maka adalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat juga. Apa dia? Jadi Imam Muslim, Imam Bukhari mari riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis. Ini sila anak tak tanda. Kalau boleh anak cari anak tanda selalu. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam musafir
dalam keadaan dia tak takut pada musuh, kecuali takut hanya pada Allah. Baik, cuba kita faham sini. Maksudnya sekarang Nabi SAW musafir dalam keadaan tak takut. Sedangkan dalam ayat Quran kata, in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru. Kamu boleh qasar ke semaya kalau kamu takut pada fitnah orang kafir. Sedangkan Nabi SAW musafir dalam keadaan tak takut orang kafir. Hadisnya. Dan Nabi SAW tetap semaya 2 rakaat qasar. Tidakkah kata belaga dua tu? Maksudnya tak belaga lah. Apa kata tak tembung? Sebab ayat in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru tu, seperti mana kata Syekh Jalaluddin Asyuti, tidak ada mafhum pada ayat tu. Apa maksud tidak ada mafhum? Tidak disyaratkan dengan takut. Bahkan kalau amin pun boleh saja kita semaya qasar. Jelas tak sekarang? Tak sedap ke surat ada ilmu? Kalau saya kata hari ni, dengan awak boleh faham ilmu ni, dengan makan nasi sepinggir, kok mana lebih sedap? Makan nasi sepinggir, rosak kenyek sikit. Ilmu tak kenyek. Anilah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat di kalangan kita ni orang-orang yang beriman. Dari kalangan orang-orang beriman tu, kalau orang ada ilmu ni, kita tak mengaji sekarang, kita ada ilmu lah ni. Tuhan angkatkan pula orang beriman saja dengan tak ada ilmu mana ni. Dengan orang beriman, kita semua beriman ni. Amin. Ada kata gitulah. Lepas tu ada ilmu pula, sebab kita dah usaha dah mengaji ni. Paling juga nak mikir tak? Kau relax relax sah. Orang bijak tak apalah. Orang bodoh pasal saya kena mikir juga. Jadi maksud katanya, bila kita ada ilmu ni, Tuhan angkatkan pula. Katanya Ibnu Abbas, berapa ratus darjat Tuhan angkat orang beriman saja dengan orang yang ada ilmu juga ni. Setara mana jauh tikah dia orang beriman saja dengan orang ada ilmu? 700 darjat. Jauh pada yang ada darjat ni. Bukan 700 tingkat. Tingkat 1, tingkat 2, 700 tingkat tu pun nung dah. 700 darjat ni maksudnya so darjat tu dengan langit bumi, dengan ada langit pertama dan langit kedua. Tingkat dia tu secara tumbuh lah. So darjat sana ni 700. Deh biasa teliu tak juga sana. Tu yang akak selalu dah martabat sana. Lepas tu kena semaya. Ya apa tu? Tak kita tinggi dah lah. Tak semaya dia. Kena semaya. Jangan tak semaya. Kamu tak semaya. Maya gap satu dia tu darjat dah. Tu juga darjat dengan tak semaya tu saya ping. Saya naik ke langit, saya berjumpa ayah ping di langit pertama. Saya ping tu. Saya naik ke langit. Naik bila. Dan berkata Abdul Rahman Al-Jaziri, garis pula ni. Sebutkan nama ulama ni turunnya rahmat. Turunnya rahmat. Sebut nama ahli ulama ni, turun rahmat Allah Ta'ala. Ni sebut nama artis ya. Rasa kalau cuba, awak ni pasukan mana ni? Arsenal ke? Manchester United ke? MU? Tidak kalah gitu. Okey, dia tak apa. MU dah. Kalau berlaku itu sah. Baik, MU ni berapa pemain? Awak ingat? Jangan awak lolok, awak ngerti lah. Serius. Tak tahu. Yolah kau saya MU ni. Ada. Dia dah MU. Mana artis orang pemain bola? Haji. Kau boleh mana Haji? MU. Berapa orang pemain dia ingatnya? Semua. Takbir. Hebat kata. Ni baru jolok. Allah. Ingat apa orang pemain bola ke apa salah ke? Tak salah. Boleh. Bukan satu benda maksiat besar dah. Hafal fakta dia panggil tu bang. Bukan semua orang mampu sepak haji ni. Berapa dah pemain dah tu? Berapa orang pemain? 22. Dia boleh ingat 22 orang ni.
Ni hebat tu, bukan semua orang tu hebat tu. Ni fakta ya gini ni dari agama kita tahu ke fakta ni sunnah. Kita tahu ke nama presiden Amerika apa. Tapi tahu nama presiden Amerika, tahu nama pemain bola, nama pok sahabat tak tahu apa ke. Ji, dua ke sahabat je kena tahu ji. Ada kira cukup kau tak ji. Tak cukup bagus. Kena cukup. Baru tak bagus. 22 ke. Tak apa Ustaz, saya terima cabaran Ustaz. Sekali lagi Ustaz mari saya nak baca dulu Ustaz. 22 ke sahabat. Pertama Abdullah, kedua Abdullah, ketiga Abdullah. Nama sahabat ke mana nama Abdullah dah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Aja dah. 3 orang dah tadi. Abdullah. Baik, kena ingat dah ni nama-nama ni. Dan berkata Abdul Rahman Al-Jaziri, garis dia. Di dalam kitab Al-Fiqhu Alal Mazahibil Arba'ah. Besar ni kitab ni bang. Gapo ni? Fiqh 4 mazhab ni. Bukan main-main kitab ni. Orang panggil fiqh muqarrar ni. Maka ini ayat hak tadi masih dua orang ayat Quran lagi ni. Baru seayat baru ni hari ni kita tafsir ayat Quran. Ilai kata. Tafsir Quran seayat sehari. Bila nak habis tak tahu. Wa idza darabtum ni ayat ni, maka ini ayat sungguhnya menunjuk ia ini ayat di atas bahawa qasar kesembahyang itu disyaratkan dia qasar pada ketika takut. Disyaratkan ayat ni. Padahalnya sedangkan padahalnya keadaannya dan jika menunjuk ia di atas bahawa disyaratkan dia pada ketika aman sekalipun. Mana ni? Pening dah ayat dia bunyi ni. Maka ini ayat sungguhnya menunjuk ia di atas bahawa qasar kesembahyang itu disyaratkan dia pada ketika takut. Padahalnya yakni pada keadaannya. Dan jika tidak menunjuk ia ayat ni di atas bahawa disyaratkan dalam keadaan aman. Maksudnya ayat ni dia tak menunjuk boleh kau dak qasar sembahyang kalau keadaan aman. Tak boleh. Ayat saat ni dia hanya syarat ke kata mesti dalam keadaan takut. Katanya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri ni. Tak habis lagi. Dan tetapi beberapa hadis yang sahih supaya riwayat Bukhari Muslim saat ni dan ijma' sungguhnya menunjuk ia hadis yang sahih dan ijma' saat ni di atas yang demikian itu. Di atas apa? Di atas qasar kesembahyang dalam keadaan aman. Ayat Quran kata dalam keadaan takut baru boleh. Maka setengah daripada barang yang meriwayatkan dia oleh Ya'la bin Umayyah. Mana? Qultu li Umar ma lana naksuru wa qad aminna. Tengok sahabat dulu. Pokok dia ni ada duduk berlaku dah. Orang panggil satu benda persoalan di situ. Qultu li Umar, artinya berkata aku, yakni Ya'la bin Umayyah ni, dia kata bagi Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar lah, ma lana naksuru wa qad aminna. Dia kata, apakah sabit bagi kita qasar ke kita akan sembahyang padahal sungguhnya telah aman kita. Jadi Ya'la bin Umayyah ni kata Sayyidina Umar, kata Umar, boleh kau kita qasar sembahyang sedangkan kita sekali aman dah. Ayat Quran ni kata kena dalam keadaan takut boleh qasar. Faqala, maka katanya Umar ni, maka berkata ia Umar, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni kata Sayyidina Umar bagi nak menjawab ke persoalan yang timbul bagi Ya'la bin Umayyah. Jadi Sayyidina Umar kata, aku ada dah menanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kamu tanya ni aku tanya dah. Ke Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kalau kita qasar sembahyang kalau kita aman ya Rasulullah. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Ini kena ingat hadis ni kalau boleh. Sadaqatun yakni satu sedekah, pemberian lah. Qasar sembahyang ni ialah satu pemberian Allah Ta'ala
sadaqatun tasaddaqallahu biha bisadaqah. Satu sedekah yang Tuhan beri sedekah dengannya sedekah tu alaikum pada kamu, faqbalu sadaqatahu, maka hendaklah kamu menerima ke sedekah Allah, pemberian Allah ni. Jangan mu tolak. Kalau tolak agak kan. Ni kata guru saya ke, dia kata kalau orang wigap kita terima. Jangan tolak. Ni, walaupun benda tu kita nampak remeh kau sikit, tu diibarat kita kata orang beri kau kita benda saat ni tu. Bukan orang beri, tapi Allah Ta'ala mencampur kepada diri dia tu nak beri pada kita, maka dia pemberi. Hakikatnya rezeki tu daripada Allah Ta'ala. Tak salah kalau kita nak cium duit saat ni. Apa cium duit? Allah, gila ke duit kau? Kalau gila ke duit tak boleh lah. Cium duit saat ni tu tanda kita mensyukuri ke rezeki Allah. Tak salah. Apa cium ke makan ni? Orang Arab setengah-setengah dia kalau roti ke dia cium. Tak. Cium saja tak tinggal makan lah juga. Dia cium saat ni tanda syukur ke nikmat Allah. Tak salah. Satu riwayat daripada hadis Bukhari, dalam kita dalam sikit hadis, dia kata satu ketika datang satu belalai emas. Nabi Ayub AS tengah duk mandi, jatuh belalai emas. Suka kita belalai emas ni. Jadi Nabi Ayub AS angkat belalai emas ni, cipe. Satu suara datang pada Nabi Ayub AS, "Hei Ayub, begitu sekali kamu dengan belalai emas. Lobo kau duit." Nabi Ayub pun jawab kata, "Ya Allah, aku bukannya lobo pada duit ni, tetapi aku melihat ke satu rezeki, satu benda besar daripada kamu, maka aku letakkan pada tempatnya selayaknya. Rasa nilai besar Allah Ta'ala beri." Jadi saat ni kalau kita pilih rezeki kau apa, kita pandai Allah Ta'ala, tu mulia. Tak. Kalau kita cium kau duit saat ni, nak suruh kita gila ke dia, tu kehinaan. Dah nampak dah. Dua benda berbeza. Cium kedua, tapi atas dasar apa? Mensyukurkan nikmat Allah Ta'ala ke, ataupun kita bersifatkan dengan hubbud dunia, itu tak silap. Ialah sedekah pemberian Allah Ta'ala. Kamu kena terima pemberian Allah, jangan kamu tolak. Sebab itulah qasar ke semaya ni hukum dia sunat. Kalau kita tinggal makruh, kurang molek, agama tak suka. Baik. Jadi jelaslah. Jadi yaklah mai tanya Sayyidina Umar saat ni, Sayyidina Umar kata aku tanya dah Nabi SAW saat demo ni. Nabi kata sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatahu. Faqbalu sadaqatahu. Meriwayat akan dia oleh Muslim. Dan adapun hadis, maka seperti hadis Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, ya Ibnu Umar ni siapa dia? Saat ni lah. Siapa dia? Abdullah bin Umar. Minggu depan sana lagi dua orang sahabat ni. Abdullah bin Umar. Berkata ia Abdullah bin Umar. Wajib tak lagi. Kalau boleh ingat, masya-Allah. Kalau boleh ingat dak dua orang. Boleh ingat betul je. Masya-Allah, satu benda futuhat Tuhan beri itu. Satu pemberian yang besar. Bukan semua orang dapat ingat dua orang sahabat pun dia ingat. Dua orang sahabat. Masya-Allah, Tuhan nak beri gaji tu. Siapa dia ingat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kepada hingga pada Nabi Ismail alaihissalam. Ya tidak sampai ke Nabi Ismail, ya hingga pada Allah sallallahu alaihi. Adnan, ingat Adnan. Ada pelepas pada Adnan tu ada berlaku khilaf ulama sampai pada Nabi Ismail hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga kepada Adnan saat itu. Nabi Muhammad SAW hingga Adnan. Siapa dia ingat? Hebat kena buat sekali buat kita ni orang panggil tak ada buat. Wicat dengan kau cedek tak benda kali. Nak jaya-jaya sekali kita buat satu pertandingan. Siapa boleh ingat daripada Nabi Muhammad SAW hingga pada Adnan tadi tu. Dapat pertandingan. Kita wicoti ke dia sehari ke, tapi tak ada gaji lah. Dia tak ada gaji. Dia nak gimana? Dia masih kata buat game tu. Buat satu pertandingan masuk kata kita nak itu balik. Dia lagi pula kita hafal ni, dia otak kita jadi bergerak, dia hidup. Kita lah ni duduk main KJA kita ni, KJA kena otak gerak tak? Otak mampu tak dia nak kerja sini ni. Otak mampu. Dia kena otak gerak. Maksudnya
Apa cedin nak jadi apa cedin ni dia kena rotok gerak. Kalau dok kali yang dia kena tak gerak dah. Macam mana kita nak improve ke pula? Dah. Jadi nak kita saat ni tu kalau hak keadaan dunia kita pun kita kena tak gerak, kalau tak mampu kita tak lagi ni. Mahal. Nah, tak lagi mana tak mampu ni. Jadi lagu mana di antara dia dah? Ada yang aji. Otak yang gerak, yang boleh ngap. Yang boleh ngap banyak tu dua orang otak gerak tu dia panggil. Ni tak ada gapo. Kalau buka otak ni kosong. Allah. Ada orang gitu. Ni, buka otak kosong. Tak ada gapo. Kok. Tak sih gitu. Dan ada pun hadis. Kalau boleh buat pertandingan comel. Saya tak ingat mana juga. Daripada Rasulullah hingga pada anak tak ingat mana. Ada seorang pelajar tu budak ingat. Masya Allah. Ni, kalau boleh kita ingat tu, kita ambil video. Dah. Tapi ya, jik ke? Nampak besar kemungkinan akan ingat tu jik dah. Pernah ingat? Tengok. Saya ingat dah. Pernah ingat. Siapa kat anak? Oh, Masya Allah, tengok. Saya tengok orang saya tahu dah. Ini okey, saya kata dia bekerja-kerja orang. Dia bekerja-kerja orang. 22 orang ni ingat tu kalau otak dia mampu tak boleh pergi. Otak hidup tengok. Cukup pala tadi. Orang pondok suruh hati je. Gitu rambut panjang ni. Ni kena cerita dengan Jik dah lah. Pernah ingat tu? Kena ingat balik dah. Ingat balik. So cik dia buat video. Kita pakai share. Haji. Haji Glory. Haji. Ingat Haji nama. Haji. Dia Haji dah. Masya Allah. Sahabat-sahabatku sekalian. Ketahuilah. Di antara kasihnya Tuhan pada hamba dia, inilah alamat. Dan di antara kasihnya Tuhan pada kita, dapat mengenali haji kita. Ayalah dah. Ramai-ramai orang kita sayang boleh kenal dia. Jadi, Pak Ning minggu depan lagi dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat ke Adnan. Kita nak suruh buka mak ni. Kita tak ingat juga tu. Kita ayat betul. Berapa yang kita ingatnya? 7 ya rasanya. Ada dalam Faridah tak ada dia dah. Ni. Ada dalam Faridah rasa ada. Siapa ke Adnan rasanya? Sarsilah tu. Adalah dalam kitab sebut. Nama haji ke apa? Haji ke apa? Said. Allah. La haula la quwwata illa billah. Ni hok putih juga. Pilih yang nombor 1. Kalau ambil kursi tu Haji Seleket. Said ni darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hak Nabi suruh ke umat dia, mencintai dia mencintai ahli baiti. Jadi tergantung ke cari okey. Untunglah MU. Untung MU ni. Untung MU. Dapat apa ni hak ini gini. Haji Said bin Haji Said apa? Said Ahmad Arif Hakimi. Allah. Panjang tu. Makna dalam belakang tu Ahmad Uji ni Arif Arif billah tak tahu mana. Hakimi pula. Dah. Bejo. Saya tak si baca dah kitab lah ni. Maju ke haji dia. Dan ada pun hadis maka seperti hadis Ibnu Umar radhiyallahu an. Berkata ia Ibnu Umar ni Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni di antara sahabat paling orang panggil menurut ke tiap-tiap langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Kalau ada satu tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti,
buat air hadah. Buat hadah ni maksud kata kecing kau berok bahasa kita tu. Kalau Nabi SAW tadi kata gitulah. Maksudnya buat hadah. Tak. Jadi pada waktu tu Ibnu Umar ni kalau tahu tempat tu Nabi pernah berhenti, dia akan usaha berhenti juga kan lalu pada kawasan sana. Dia akan usaha berhenti. Ada riwayat kalau kata dia tak nak buang air kecil pun, dia akan duduk juga situ. Sebab tempat ni pernah Nabi SAW lalu, Nabi berhenti untuk naik. Ada satu tempat Nabi SAW lalu, ada pokok jatuh. Jadi Nabi SAW tunduk dah sikit. Setelah daripada wafat Nabi SAW, ada pokok tu pun tak ada dah. Bila Ibnu Umar lalu, dia akan tunduk juga. Orang tanya, apa mu tunduk kau ke apa? Dia kata, sini aku ingat dulu Nabi SAW lalu dalam keadaan menunduk. Tengok Ibnu Umar. Saya seperti ke Nabi SAW. Pernah satu ketika masuk masjid, lupa baca bismillah. Bukan lupa baca bismillah, lupa ya salah masuk kaki kiri dulu. Kaki kanan ni. Salah masuk. Orang kata, "Hei Ibnu Umar, mu buat tadi salah masuk kau mana? Bapa, mu masuk kat kaki kiri dulu. Masuk kaki kiri dulu." Dia dengar menepi, pesel siapa? Kerana telah meninggalkan satu sunnah Nabi SAW. Kita kalau kata, gua ada nemo, masuk kaki dulu. Memang sok mudah gitu. Sok mudah. Boleh apa tu? Baru rasa ke? Jauh ke tak? Jauh. Allah. Betul. Ada Said Ahmad sini. Sahibtun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Artinya menyertai aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yazidu fi safari, maka adalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada melebihi ia Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam safarnya ala rak'atain, di atas 2 rakaat. Tak pernah aku tengok Ibnu Umar kata Nabi semaya lebih pada 2 rakaat. Hak semaya 4 rakaat lah. Wa Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar pun gitu juga. Abu Bakar nama apa? Abu Bakar Abu Bakar ada Abdullah bin Abi Quhafah. Sayyidina Abu Bakar tulis dia Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Lepas tu apa panggil Abu Bakar? Bakri ni maksud kata cepat di atas. Orang panggil buat benda ibadat. Jadi digelarkan dengan Abu Bakri. Tak ada lah Sayyidina Abu Bakar. Bila suruh sedekah, dia lah cepat sekali. Bila suruh gini, dia lah Abu Bakar. Sebab tu digelarkan Abu Bakri. Wa Umaru, dan Sayyidina Umar pun gitulah. Wa Utsmanu kadzalika, dan Sayyidina Utsman pun begitu juga lah. Abu Bakar ni mertua Nabi. Tapi Nabi dengan Bakar mana lebih tua umur? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa tikah umur? 3 tahun. Tulis molek deh. Tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 63, wafat tu Sayyidina Umar baru 60. Sayyidina Abu Bakar sudah gitu. Nabi SAW 63, Sayyidina Abu Bakar 60. Dia mereka selama 3 tahun. Sayyidina Umar tikah dia Allah Sayyidina Umar 13 tahun. Jadi nombor Nabi SAW 63 wafat tu Sayyidina Umar baru dalam 50. Lepas Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar mereka. Nampak deh. Tikah dia. Wa Umaru wa Utsmanu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni kedua-dua mertua Nabi. Abu Bakar daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Umar daripada Sayyidatina Hafsah. Nabi nak mulia ke Sayyidina Umar dengan mengkahwini ke anak Sayyidina Umar. Tapi hak janda dah. Sayyidina Aisyah tu hak darah lagi. Sorang ya. Wa Utsmanu, Sayyidina Utsman ni dia orang panggil menantu Nabi. Digelarkan dengan Zulnurain sebab kahwin dengan 2 orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya juga pada dia. Cuba tetih molek tu kau tengok takut saya juga. Cik we. Tak ada cik we tak juga. Ada belakang. Fit dia nya. Baru tu. Baru kan fit tu. Biasa cik we engku fit. Fit baru tu. Kadzalika Zulnurain Sayyidina Utsman 2 orang. Bukan 2 orang himpun sekali. Mati hak Nabi SAW bagi hak adik pula.
Siapa dia dah nama? Allah SWT. Umi Kalsum dengan ingat tak? Zainab. Zainab rasanya. Zainab Umi Kalsum rasanya lah. Saya lupa sikit hak tu. Sebab hak anak Nabi hak apa hanya apa ni? Ibrahim Abdullah, Zainab Umi Kalsum, Siti. Rasa Zainab dengan Umi Kalsum dah. Cuba tengok deh. Meriwayatkan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Habis itu dulu. Tak ada habis kita ni. Dan sesungguhnya telah sabit, kita cepat sikit dah. Habis itu. Dan sesungguhnya telah sabit, telah tetap oleh bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang yang bangsa 4 rakaat hal keadaannya imam bagi ahli Mekah. Kemudian daripada hijrah, maka memberi salam ia Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kepala 2 rakaat, lepas 2 rakaat. Jadi Nabi maya qasar. Dia lepas pada hijrah Madinah masuk Mekah, okey. Bila masuk Mekah tu Nabi jadi tu imam. Orang qasar boleh jadi imam bagi orang tamam deh. Orang qasar boleh jadi imam bagi orang tamam. Orang tamam tak boleh jadi imam bagi orang qasar. Kalau orang qasar ikut orang sembahyang tamam, tamam ni 4 rakaat lah. Dia kena sembahyang tamam juga, tak boleh main qasar. Nanti kita kecil lepas ni insya-Allah. Kemudian berpaling ia Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum itu, maka bersabda ia sallallahu alaihi wasallam, "Atimmu salatakum fa inna qaumun safarun." Hendak mentamamkan sembahyang kamu, sembahyang kamu, maka sesungguhnya kami ialah orang yang musafir. Ada ni dulu masa kita duduk di sekolah Mahat tu, ada stok Syekh Arab tak tahu dah Mekah ke mana lagi, tak ingat ada. Dia sembahyang 2 rakaat. Lepas tu budak-budak pelik dia berkata, kumu. Tak, lebih kurang gitulah. Atimu salatakum fa inna qaumun safarun. Yesus sempurnakan sembahyang, kami orang musafir. Dia sembahyang 2 rakaat je lah. Itu dalil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat. Jadi kita himpun dengan ayat Quran sani. Ayat Quran sani bukan kata bercanggah dengan hadis dah, tetapi dia panggil apa sani? Tidak ada mafhum bagi ayat Quran tadi, hanya menyatakan keadaan waktu itu. Dan ada pun ijma', maka sungguhnya telah ijma' oleh ummah atas disyaratkan qasar. Qala al-musannif rahimahullah taala, ketahui olehmu bahawa semakna qasar di sini ialah memulangkan sembahyang. Wallahu a'lam. Tak ada nak sambung hadis ini ni. Tak apalah, insya-Allah. Soalan dia ayat soalan. Muktabar. Muktabar ni ini. Ulama muktabar ni hok diiktibarkan. Ni kitab muktabar pun kitab hok diiktibarkan. Iktibar ni maksud katanya kitab hok masyhur yang diakui oleh ulama-ulama hok lain. Jadi ulama hok masyhur diakui oleh ulama-ulama lain tu kira ulama muktabar lah. Itu cara mudah lah kita kecek tu. Ada cara mudah untuk kita faham ulama muktabar ni kan. Ulama hok kita pergi dengan ulama tersebut dan ulama-ulama lain mengakui keilmu dia. Kitab-kitab hok muktabar hok dalam mazhab kita pun gitulah, kitab-kitab besar. Yang dikarang oleh ulama-ulama muktabar. Ni kalau nak halusi pula tu kena tengok pula lah pada definisi dia pula tu. Cuma secara mudahnya kita kata begitu sajalah. Ulama muktabar dengan kitab-kitab yang muktabar yang diiktibarkan, yang diambil kira. Iktibarnya kira lah. Yang dibuatkan sebagai asas pendalilan di dalam mazhab kita tu sendiri. Wallah ada sekata dia dah. Ada hal lain. Contoh kita pergi ke hari ini. Lepas tu pada masa yang sama kita di sana boleh musafir kan, kita boleh qasar kan. Balik sampai rumah, balik tu juga sampai tempat rumah kita boleh qasar. Jadi kita masuk. Maksudnya bila kita pergi KL kita boleh musafir. Bila kita sampai rumah, kalau kita sebelum sampai tu tempat kita punya apa dia panggil mungkin kita boleh musafir kan. Sebab apa tadi musafir bila sampai dekat mungkin dia tak panggil musafir dah lah. Gitu ya. Maksudnya dia panggil orang yang bermukim. Dia boleh maya safar ni bila kita tu dipanggil ke orang yang bermusafir.
Sebab tu nak semaya jamu qasar tu pun, dia kalau kita baru nak pergi tak boleh lagi. Dia kena keluar dulu. Masa kata keluar daripada tempat qaryah bermukim kita. Kalau kita berada dalam qaryah bermukim kita, tak keluar lagi, nak semaya tak boleh. Usahakan kata masa nak balik, masa nak baru nak pergi pun tak boleh juga. Jadi kalau orang tanya, kalau saat ni kita tanya dah, bapa kata tak boleh di situ kerana kawasan tu kawasan dipanggil ke tempat bermukim. Bukan kata bermukim saja tu, kemungkinan bermustautin dah situ. Hak biasa bermukim ni kalau kita niat nak duduk 4 hari, contoh saat ni nak pergi Kuala Lumpur, tak, kita niat nak duduk 4 hari atau lebih. Siapa tu saja tak lidah tu. Lama siapa tinggal kata boleh lagi, tak lebih 4 hari lagi usah. Tak, sebab kita niat dah nak duduk situ. Tak niat, orang panggil 4 hari atau lebih, dia panggil bermukim. Lain daripada hari masuk dan hari keluar. Hari masuk hari keluar tak kira lah. Contoh kalau kita masuk hari Ahad, nak keluar hari Khamis. Jadi duduk Kuala Lumpur 2-3 hari tu boleh lagi. Sebab hak hari masuk dan hari keluar tu tak kira. Hak kata 4 hari cukup tu, hak duduk di Kuala Lumpur tu, kalau kita niat kata nak duduk 4 hari cukup. Contoh kalau masuk hari Ahad, ni nak keluar hari Jumaat, tu 4 hari cukup dah tu. Tak boleh. Kita sampai tu tak boleh dah kita nak sembahyang jamu dan qasar. Hanya boleh masa dalam permusafiran saja. Kita dah. Jadi bakpo tak boleh kerana siapa tu ya jadi bertukar daripada orang yang bermusafir kepada orang yang bermukim ataupun orang yang bermustautin. Sebab tu ya kalau dia nak tahu bermukim bermustautin tu tempat kawasan kita nak menginap saat ni. Ataupun kampung kita saat ni. Dan dia akan faham dari kita ni insya-Allah masalah kampung tu adakah kampung kita saja ke ataupun kena menampaui kampung sebelum. Itu yang akan faham ni. Kalau kampung tu berhubung antara 2 kampung, orang kira satu kampung, kena keluar ke 2-2 kampung. Dia tak memadai dengan 2 kampung kita saja. InsyaAllah ni. Ada lagi? Ada. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaika salihin rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu